telah menghantui dunia dan manusia sejagat berabad lamanya. Parasit satu sel dari spesies Plasmodium merupakan mikroorganisma yang bertanggungjawab menyebabkan malaria. Nyamuk ini memerlukan sel-sel darah merah yang kaya dengan protein dan hemoglobin untuk bertelur. Kitaran hidup parasit Plasmodium secara amnya bermula di sel-sel hati setelah ia memasuki kitaran darah pesakit. Di situ, ia akan berkembang dengan memakan sel-sel hati sehingga jumlahnya meningkat 40,000 kali ganda. Nyamuk yang terjangkit tu apabila dia injek parasit ke dalam darah, semasa dia menghisap darah, dia injek parasit ke dalam darah. So parasit itu akan mengalir ke dalam sistem darah dan akan pergi ke hati ataupun hepa, dan daripada situ dia akan mengalami pembiakan development. Lepas tu dia akan masuk ke dalam darah. Parasit ni dia berkembang dalam sel darah merah. Lepas tu dia akan membiak dalam sel darah merah lah. Dan dia akan cycle-nya akan berulang dalam sel darah merah, ya. Semasa darah merah tu pecah dan mengeluarkan parasit, pesakit akan mengalami demam. Dan demamnya bukan macam demam biasa, ya. Demamnya mula-mula akan pesakit akan merasa sejuk, lepas tu menggigil, lepas tu suhu badan akan naik, fever lah, masa tu dia akan dapat demam. Lepas tu dia akan merasa berpeluh. Ya, lepas tu dia akan merasa lega sikit. Lepas tu dia depend daripada jenis Plasmodium yang menjangkiti pesakit itulah. Yang setengah tu demam akan berulang setiap 2 hari. Nah, setengah tu yang setengah spesies tu dia akan berulang setiap 3 hari. So setiap 2 hari dia akan dapat demam. Setiap 3 hari ataupun setiap 3 hari dia akan dapat demam. Ya. Penyebaran malaria boleh dikurangkan dengan menghalang gigitan nyamuk melalui kelambu nyamuk dan penghalang serangga, atau melalui langkah pengawalan nyamuk seperti menyembur racun serangga dalam rumah dan mengeringkan kawasan air bertakung di mana nyamuk bertelur. Kita bernasib baik sebab kita ada satu unit kawalan vektor yang bekerja keraslah untuk mengawal dan mencegah penularan penyakit ni. Malaysia mensasar, ya, untuk menghapus malaria menjelang tahun 2020. Maknanya seluruh Malaysia lah, ya, menjelang tahun 2020. So jika you lihat kepada statistiknya, bilangan kes malaria ni telah menurun dari tahun ke setahun. Oleh itu, sempena dengan Hari Malaria Sedunia yang disambut setiap 25 April saban tahun, penting untuk kita memahami dan sentiasa berjaga-jaga supaya tidak dihinggapi nyamuk penyebab kepada wabak malaria yang boleh mengundang maut.